Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memperkasa asnaf fakir miskin melalui pembekalan ilmu pengetahuan dan kemahiran, khususnya dalam bidang keusahawanan dan bimbingan perniagaan, Jabatan Urusan Zakat Wakaf dan Baitul Mal JUSWAP menubuhkan sebuah pusat kemahiran asnaf. Melalui penubuhannya, ia dapat membimbing golongan asnaf agar dapat keluar daripada kepompong kemiskinan dan seterusnya berupaya menjadi seorang muzaki, iaitu pembayar zakat pada masa akan datang. Perasmian pusat berkenaan berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Agama. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, selaku Yang di-Pertua Majlis Agama Islam. Juga diadakan sesi menandatangani dokumen pengakuan menerima agihan wang zakat bagi mengikuti program kemahiran keusahawanan oleh para pelatih program. Program dikendalikan bersama oleh bahagian program pengupayaan asnaf zakat dengan sokongan Bank Islam Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Amalan penyusuan susu ibu bukanlah sesuatu yang mudah. Hasil kaji selidik yang dijalankan pada tahun ini menunjukkan para ibu di negara Brunei Darussalam menghadapi pelbagai cabaran untuk mengamalkan penyusuan susu ibu dengan baik. Menteri Kesihatan mengongsikan perkara tersebut dalam perutusan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, penyebab paling utama ibu memperkenalkan susu formula lebih awal dari 6 bulan kehidupan anak damit adalah kekurangan bekalan susu yang dialami oleh 46% daripada para ibu yang mengikuti kaji selidik tersebut. Penyebab-penyebab lain termasuk masalah penyusuan seperti bengkak, luka atau rasa sakit pada buah dada, kekurangan sokongan di tempat kerja dan dari pasangan serta keluarga. Bagi memastikan amalan penyusuan susu ibu dapat dilaksanakan dengan baik serta menjamin penghasilan bekalan susu yang mencukupi, para ibu memerlukan sokongan padu daripada suami, ahli keluarga dan seluruh masyarakat, terutamanya dalam persekitaran tempat kerja. Kementerian Kesihatan dalam pada itu akan terus komited untuk menyokong para ibu melalui penyediaan perkhidmatan kesihatan seperti penganjuran kelas penyusuan susu ibu bagi ibu mengandung, memberi kaunseling dan juga bantuan secara praktikal bagi ibu yang memerlukan selepas kelahiran anak damit. Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia diraikan setiap tahun pada 1 hingga 7 Ogos bagi meningkatkan kesedaran mengenai manfaat penyusuan susu ibu dan mempromosikan persekitaran yang menyokong dan mengekalkan amalan tersebut. Tahun ini sambutan membawakan tema utamakan penyusuan susu ibu, membangun sistem sokongan yang mampan. Acara kemuncak sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-20 akan diadakan pada 16 Ogos di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Sambutan diraikan bagi memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada para belia yang banyak memberi sumbangan bakti dan impak kepada penduduk dan masyarakat di negara ini. Sehubungan itu, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan Majlis Doa Kesyukuran. Majlis berlangsung malam tadi di Masjid An-Naim, Kampung Pancor, Mengkubau. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis juga diselajurkan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dikhususkan bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim.
Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri. Wawasan Brunei 2035 menjadikan Brunei negara yang berpendidikan, berdaya saing dan ekonomi yang kukuh. Pelbagai pihak memainkan peranan penting dalam menjayakan Wawasan Brunei 2035. Kerjasama padu dan tanggungjawab daripada semua lapisan masyarakat adalah diperlukan bagi mencapai matlamat wawasan tersebut. Ikuti pandangan daripada beberapa individu sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79 bagi mencapai Wawasan Brunei 2035. I think we need to always upskill ourselves, understand apa yang diperlukan oleh global market, apa kemahiran yang diperlukan. So those are the skills that we can learn sebenarnya. Pasal masa ni access to technology, access to media ni lebih senang compared to back then. Terus berusaha meningkatkan ilmu, kemahiran dan nilai tani agar dapat menyumbang kepada kemajuan negara. Sebab sebuah negara hanya dapat maju jika semua rakyatnya bekerjasama, bertanggungjawab dan komited terhadap hasrat negara. Peranan setiap seorang daripada kita amat penting dalam memastikan Wawasan Brunei 2035 bukan hanya menjadi dokumen dasar semata-mata tetapi diterjemahkan dalam bentuk kejayaan nyata dengan semangat bersatu ke arah kecemerlangan. Peranan RB dalam memajukan industri penerbangan dengan melahirkan kepakaran seperti jurutera, juruterbang dan juga melahirkan tenaga kerja dalam bidang kemahiran pengendalian dan juga pengurusan. Perkara yang paling penting bagi setiap individu untuk mencapai Wawasan 2035 adalah mempunyai kedaya tahanan diri yang paling kuat. Kenapa? Dengan adanya kekuatan daya tahan diri, insya-Allah akan dimudahkan gerak kerja bagi mencapai Wawasan 2035. Berusaha meningkatkan ilmu, pengetahuan dan kemahiran. Bukan sahaja melalui pendidikan formal tetapi juga pembelajaran sepanjang hayat. Mahasiswa dan seluruh warga Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB disuruh terus bersatu padu dalam memacu dan membina kecemerlangan dengan penuh amanah demi mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saranan tersebut disuarakan dalam tausiah Rais Kupu SB pada Majlis Kesyukuran Minggu Ta'aruf kali ke-19 Kupu SB. Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani juga menggesa mahasiswa untuk tekun menuntut ilmu dan menempuh alam pengajian tinggi dengan sebaik-baiknya, penuh rasa tanggungjawab dan beretika sesuai dengan lunas keislaman. Seramai 132 pelajar baharu sesi akademik 2025-2026 menyertai Minggu Ta'aruf yang menandakan bermulanya pengajian mereka di Kupu SB. Persembahan pentas bercorak keagamaan dan forum menyemarakkan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79 di beberapa daerah malam tadi. Di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, daerah Tutong, diadakan persembahan drama pentas mendeklamasi puisi patriotik dan qasidah anjuran Pejabat Hal Ehwal Agama daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di pentas perayaan Tudong Saji Kuala Belait, Pusat Dakwah Islamiah Cawangan Dakwah Daerah Belait mengendalikan sebuah forum bertajuk Inilah Perjalanan dalam Berdakwah menampilkan ahli panel dari kalangan para mu'alaf daerah Belait. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengislaman beramai-ramai seramai 37 orang.
Di kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja diadakan persembahan tausyih anjuran Majlis Perundingan Mukim Mentiri. Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam CCBD mengumumkan penguatkuasaan Bab 21 dan Bab 23 di bawah Akta Persaingan berkaitan larangan terhadap penyalahgunaan kedudukan dominan dan penggabungan yang bersifat anti persaingan. Bab 21 melarang sebarang kelakuan oleh syarikat yang mempunyai kedudukan dominan yang boleh menyekat persaingan termasuk penentuan harga yang menindas, urusan eksklusif atau tingkah laku lain yang mengeksploitasi kuasa pasaran bagi menyekat persaingan atau mengurangkan pilihan pengguna. Bab 23 pula melarang sebarang penggabungan yang mengakibatkan atau berkemungkinan mengakibatkan pengurangan persaingan yang cukup besar, terutama yang boleh mewujudkan atau mengukuhkan kedudukan dominan dalam pasaran yang akhirnya boleh menyebabkan harga lebih tinggi atau pengurangan inovasi. Penguatkuasaan kedua-dua peruntukan ini adalah lanjutan kepada pelaksanaan awal Bab 11 iaitu melarang perjanjian yang bersifat anti persaingan berkuatkuasa 1 Januari 2020. Dengan penguatkuasaan Bab 21 dan 23, ketiga-tiga tonggak utama di bawah Akta Persaingan kini telah dikuatkuasakan sepenuhnya. CCBD menggalakkan semua perniagaan untuk menilai semula amalan komersial masing-masing dan memastikan pematuhan kepada peruntukan Akta Persaingan. Budaya persaingan yang sihat bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah menggalakkan inovasi dan produktiviti dalam kalangan perniagaan serta menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara. Untuk maklumat lanjut dan pertanyaan, layari laman Sesawang atau hubungi talian dan email seperti yang tertera. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan yang lainnya. Cawangan operasi di Jabatan Bomba dan Penyelamat mengendalikan program Lifesaver 995 bagi 30 ahli Majlis Perundingan Mukim Zon 2 Kampung Air iaitu Kampung Setia A, Kampung Setia B,
Kampung Sungai Kebun dan Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad. Majlis diadakan di Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad Kampung Setia. Program diselajurkan dengan penyerahan alat kelengkapan memadam kebakaran bagi projek pemimpin akar umbi seluruh negara. Program diteruskan secara berperingkat bagi memperkasa peranan komuniti sebagai barisan hadapan dalam menangani kecemasan sebelum ketibaan bomba. Penyerahan perkakas memadam kebakaran juga diadakan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Pak Nunuk Daerah Tutong. Terdahulu cawangan operasi E, Jabatan Bomba dan Penyelamat mengadakan program Lifesaver 995. Setakat ini seramai 43 penghulu dan ketua kampung dari 13 buah mukim telah diberikan taklimat. Salah satu rukun dalam solat adalah bacaan surah Al-Fatihah dan kesempurnaan bacaan surah berkenaan perlu dijaga. Sehubungan itu, Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Belia serta Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara kemarin menganjurkan bengkel menghalusi bacaan serta kefahaman surah Al-Fatihah. Diadakan dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid As-Salam Kampung Junjungan. Bengkel berlangsung di masjid berkenaan. Menyertai bengkel 48 peserta terdiri daripada para belia masjid, pelapis imam dan bilal, masjid kawasan daerah Brunei dan Muara. Bengkel juga berobjektif memberi kefahaman serta penghayatan terhadap makna ayat-ayat surah Al-Fatihah di samping mengukuhkan lagi ukhuwah dalam kalangan belia masjid. Bagi mempromosi persediaan awal dalam menghadapi fasa persaraan, Tabung Amanah Pekerja TAP mengungkayahkan program Lakastah Bersedia diadakan selama 2 hari di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Program berakhir kemarin. 30 pegawai dan kaki tangan dari Kementerian Kesihatan menyertainya. Program merupakan inisiatif perancangan persaraan secara komprehensif anjuran TAP bagi individu yang dijangka bersara dalam tempoh 10 ke 15 tahun akan datang. Melalui program ini, para peserta berpeluang mendapatkan panduan praktikal dan menetapkan maklumat pendapatan persaraan.